Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan pada rakan-rakan sekalian. Jadi sedikit ta'aruf lah, sedikit pengenalan. Nama saya Abu Mansur dan saya ni bekas pelajar MRSM Seremban. Antara rendah saya semangat Seremban dari tahun 74 hingga 78. Lepas tu saya belajar di Australia, di University of Western Australia. Dan balik sini saya dah kerja dalam bidang korporat IT dalam kurang daripada tahun 1984 hingga tahun 2000, dan kemudian saya buat semi own consultancy lah. Jadi satu bidang yang saya memang minati dari dulu, bermula daripada form 1 lagi. Masa tu umur baru 11 tahun, belum 12 tahun pun. Saya belajar silat, dan antara silat ialah silat gayung, silat cimandek, silat sapik kalo, dan juga daripada guru-guru. 3 daripada guru-guru tersebut adalah orang daripada Seberang, iaitu daripada Sumatera Barat seorang, daripada Sulawesi seorang, dan Jawa Barat seorang. Dan alhamdulillah sebab exposure ni, jadi walaupun kita dalam bidang sains, kita dapat juga pengalaman dalam bidang-bidang yang pelik-pelik sikit lah. Dan di antaranya ialah isu macam berkaitan dengan ilmu-ilmu yang batil lah, ilmu yang salah. Masa tu kita pun tak tahu, ada yang terbelajar. Dan lepas tu ada juga kawan-kawan di Indonesia ada bagi macam amalan-amalan lah, tapi saya tak amal. Macam ajian Aji Brojo Musti, ajian Aji Bondong Bondowoso dan sebagainya. Dan kenapa kita amal masa tu? Sebab bila tanya apa, sebab dia bahasa Jawa kuno kan, kenapa dia, apa pak ini, apa dia punya makna, dia kata ilmu lama ni kalau tahu makna dia tak mujarab. Jadi kita tak amal lah, tapi ada juga yang kita tak amal. Jadi isu yang masa saya menolong Pak Engku Ansarudin, Datuk Engku Ansarudin masa dia menerajui silat sapik kalo pada tahun 87 hingga 93. Saya berhenti 93 sebab saya pergi UK masa tu, balik dapat promotion jadi manager, sales consultant dan manager untuk Xerox punya high end products. Jadi masa tu sibuk sangat, dari saya tak dapat nak sambung lah. Dan ada juga isu-isu yang berbangkit sebab kita punya masa tu kita tengah launch produk dan sebagainya. Jadi silat saya pun dah terbenam sejak tahun 93. Tapi sempatlah buat video dekat oleh Master Stephen Chan Hong Kong. Saya jadi koordinator untuk video sapik kalo. Tuan-tuan boleh cari video tu dalam YouTube lah. Jadi dalam silat ni masalah dia, kita terbelajar banyak-banyak benda yang pelik-pelik lah. Saya sendiri pernah belajar tanpa orang, ada mentera tanpa orang, hitam muka sebelah dan sebagainya lah. Dan dia masalah dia tu, masa tu kita ingat okey lah, sebab dia kata berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Tapi dalam tu ada juga phrase yang pelik sikit, macam jinku bapak jin. Jadi lepas tu kita berhenti. Tapi masalah dia, bila kita terbelajar ilmu macam ni, dia biasanya ikut kita lama. Sebab macam orang kena sihir tak dijemput, ini yang dijemput. Jadi dalam menangani masalah ni, itu yang timbul cara ruqyah yang saya amalkan. Ruqyah ni agak panjang sikit daripada yang biasa. Asal ruqyah ni, salah seorang ustaz saya di madrasah dekat rumah saya ni, dia mula mengubat orang. Lepas tu bila mengubat orang, dia kena ganggu. Sampai dia kata dia nak masuk kelas tak boleh. Dia nak masuk kelas tu rasa macam berat, macam-macam lah. Dia kata ni parah ni. Jadi apa dia buat, dia pun tahu saya boleh ubah, jadi bincang-bincang. Jadi tapi lepas tu dia sendiri dia gabungkan ruqyah-ruqyah yang ada, manzil dengan ruqyah yang biasa kalau kita tengok Syekh Wahid Abdul Salam Bali kan, biasa dalam buku dia tu ada dua buku, satu pasal jin, satu pasal sihir. Dia pakai ada ruqyah tu, jadi ustaz saya tu dia gabungkan. Dan lepas tu saya pula dia amalkan. Bila amalkan tu segar, kata boleh masuk kelas semua, no problem. Jadi dia panggil ruqyah ni Syihabun Thaqib. Syihabun Thaqib ni kalau tuan ingat dalam surah Al-Waqi'ah ada kan satu bab tu, satu phrase Syihabun Thaqib. Syihabun Thaqib ni ialah lontaran dari tempat yang tinggi. Jadi dia kata kalau macam musuh nak naik dekat kubu, satu kubu kan dia tembok batu dia tu, maka orang di atas kubu tu akan baling minyak panas, api, batu dan semua-semuanya lah. Jadi ini kalau orang putih kata throw everything, baling semua dalam tu. Jadi dia panggil dia punya ruqyah ni Syihabun Thaqib. Jadi yang saya nak maintain hafalan saya, jadi saya pun kena ganggu juga.
Jadi saya sendiri pernah rasa kesan kesan dia bila dia bacakan pada saya. Boleh rasa kesan dia sebab dia ada permulaan dia macam dengan Bismillah 9. Biasa kita dengan Bismillah 5 kan, tapi dia ambil dari kitab dapat Bismillah 9. Dengan lepas tu kalau tuan-tuan kenal ayat-ayat munjiat, ayat apa syifa semua. Jadi bila dia baca Bismillah 9 tu, kita boleh rasa gangguan tu terkumpul dekat dada kita, dan dia baca dan badan-badan kita bergerak. Jadi saya sendiri pernah rasa dia punya kesan ruqyah ni. Dan alhamdulillah selama tu saya pun sihat, sebab masa tu kita agaknya dah banyak sangat nak cuba ngobat orang apa semua, kena sihir lagi, dah tak boleh overload, and then ilmu lama pun mengganggu lagi. Jadi alhamdulillah lah, itu dekat dalam tahun 2002 lah mula kan. Jadi saya tambah lagi pula sebab nak jaga hafalan, saya tambah dengan Yasin dan dengan surah Jin. Jadi ruqyah ni ada Yasin komplit dengan surah Jin yang sepenuhnya, dan dia ni dibaca daripada hafalan. Sebab dia kalau kita nak ngubat orang, dia selalunya kita hafal lah, dan kita dah istiqamah lama. Jadi dia bukan besok kita nak ubat, hari tu kita baca, dia boleh berkesan dengan kuat. Ada kesan, tapi mungkin cukup untuk diri sendiri lah. Jadi saya tak showkan kalau baru-baru ni dalam berapa tahun tu, kalau nak ubat orang lain selain dari keluarga, saya tak showkan lah. Sebab dia punya gangguan yang akan datang tu cukup hebat-hebat. Itu pertama kali kalau kita handle kes-kes sihir macam yang belah Sabah Sarawak kan. Ni pun pernah berlaku. Dan kadang-kadang saya pernah merawat orang Kristian beberapa kali, merawat orang bukan Islam. Jadi kalau kes orang bukan Islam ni, sebab dia tak boleh baca sendiri, jadi kita kena lebih lah bacaan kita. Dan istiqamah kita kena lama, sebab ustaz saya kata kalau bacaan yang istiqamah, amal istiqamah tu lebih hebat daripada 1000 keramat. Jadi tak semestinya seorang ustaz tu, ni ustaz saya cakap ni, ustaz di madrasah, seorang ustaz lain, dia kata, jadi dia cerita beginilah, sebenarnya tuan guru dia pernah, dia kata, dia bagi ceramah, dia ke belah Pahang, dia cari dia bagi ceramah naik perahu. Jadi bila dia pergi naik perahu tu, ada seorang yang dia punya yang tukang bawa perahu tu selalu ikut dia dan selalu dengar ceramah dia. Jadi lepas tu ustaz ni cerita pasal yakin apa semua, dan kalau saya dia kata macam ni, dia kata bukan bismillah tu kalau kita baca jalan atas pun boleh. Jadi yang satu kali yang pembawa dia punya driver perahu dia ni dia tertinggal barang, tapi perahu tu jauh pula daripada daripada tu dalam air. Jadi dia kata okeylah, saya dengar ustaz cerita macam ni, jadi ustaz saya cuba baca lah. So dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan, dia ambil barang tu atas air. Dia jumpa tuan guru tu, tuan guru pun bila dia tengok, bila dah balik kat perahu tu, dia kata macam mana kamu pergi ke perahu tu, tengok jauh tu kan, lepas tu dalam air dia tak basah pun. Dia kata tak, saya baca Bismillahirrahmanirrahim macam tuan guru suruh, saya jalan atas air dia. Lepas tu tuan guru pun dia kata dia pun cubalah, dia kata Bismillahirrahmanirrahim, dia pergi, dia pijak atas air, pum, terus tenggelam. Jadi ustaz saya cerita, dia kata macam ni, jadi tuan guru tu, ustaz tu dapat maqam ilmu itu tinggi, tapi dia kata yang seorang lagi ni dapat maqam yakin. Jadi itulah dia punya perbezaan kan. Jadi kalau macam kita pun, macam saya orang awam, jadi saya bukan ustaz-ustaz, tapi alhamdulillah lah, sebab kita dah lama amal, setengah amalan tu kita amal masa zaman silat dulu, masa muda umur 14 tahun semua kita masih maintain, dan kita dah rujuk dengan ustaz-ustaz mudi-mudi madrasah di sini, dan mana yang boleh diamal, mana tak boleh amal, kita dah buang lah. Lepas tu yang kita maintain, ruqyah yang saya maintain ni ialah untuk kontrol jin-jin yang mungkin ada dengan saya lama-lama dulu. Jadi sebab itu saya dapati, alhamdulillah, sebab benda ni untuk handle pengamal ilmu sihir yang nak buang sihir dia. Jadi kalau sakit biasa pun dia berkesan. Tapi yang agak menarik tu, 2 tahun dulu saya kena stroke. Jadi saya masuk hospital untuk 5 hari. 5 hari dalam observation. Jadi tapi alhamdulillah, saya punya stroke tu dia panggil INO. INO ni saya tak ingat dia punya makna tepat dia, tapi INO ni artinya mata kita ni dia tak boleh bergerak satu arah. Jadi mata saya tak boleh belah kiri. Jadi dapat orang putih double vision, dapat nampak dua lah, dan jadi kena tutup satu mata macam ni baru boleh jalan. Kalau tak dia pening. Mata tak mengikut ke kiri. Jadi saya dalam hospital dalam masa 5 hari tu,
Bila check X-ray tak ada benda. Patut stroke kan. Bila check mata saya, check blood pressure tinggi 220 hingga 119. Lepas tu tapi doktor yang check saya tu semua pernah buat internship lah dengan adik saya. Adik saya doktor, dia pakar kanak-kanak, head of department dekat salah sebuah hospital di Negeri Sembilan. Jadi adik saya yang suruh saya pergi masuk hospital. Sebab kalau ubat tak jalan, dia rujuk kat saya. Tapi kalau saya sakit betul, saya rujuk kat dia. Jadi masuk hospital 5 hari tu, yang Alhamdulillah lah, biasa mata ada problem kan. Kalau sebab saya check, lepas tu saya ada kencing manis. Sebelum tu tak ada, 3 tahun sebelum test memang bagus, tak ada kencing manis. Tapi mungkin sebab saya dah retire, duduk kat rumah buat barbecue, lepas tu minum air gula sampai mungkin 4 ke 6 tin satu hari. Jadi itu kalau itu ada topik fructose overload ni, memang ada kesan dia lah. Saya ni seorang organic chemist actually, asal saya punya degree. Jadi bila saya baca pasal the fructose punya metabolic punya mechanism, make sense lah. So alhamdulillah sekarang dah tak ada lagi dah. Jadi saya puasa lah, saya baca ruqyah apa semua. Jadi sekarang lepas 3 bulan keluar dari hospital tu, saya tak ada diabetes lagi. Tapi alhamdulillah boleh cepat. Biasanya tuan-tuan fikir, mana ada orang, jarang berlaku orang boleh recover cepat macam tu daripada diabetes walaupun dia berpuasa. So ini mungkin sebab amalan ruqyah ni lah. Jadi saya punya mata cantik, dia kata no problem, tak ada glaucoma, retinal detachment tak ada. Check jantung tapi yang one of the doctor ni, dia yang salah seorang yang buat internship dengan adik saya, tapi dia kata daripada ECG reading tu, electrocardiogram reading tu, dia kata tapi berdasarkan daripada apa yang dia tengok sini, saya punya high blood pressure dah lama. Jadi kalau ikutkan, patut banyak benda lain pecah lah kan, sebab darah pendarahan bila high blood pressure. Tapi check kidney function semua semua cantik, kecuali yang gula tu dengan high blood pressure tu. Jadi saya kena duduk situ 5 hari, tapi lepas 5 hari dapat discharge. Hari terakhir saya nak keluar tu, pagi, I think lepas subuh lah, ada one couple, saya panggil uncle dan auntie lah, dia mungkin 70 lebih tahun kan, saya ni 50, masa tu 56. Jadi nak kata uncle pun tak, tapi untuk senang cerita, saya panggil uncle auntie lah dalam cerita ni. Jadi dia datang, yang uncle tu mengerang. Dan umum saya tengok yang pesakit yang bukan Islam tu, kadang ni sangat tu. Dan pesakit mana-mana yang semayang 5 waktu, walaupun sakit, ada seorang sahabat tu pun, dia mungkin bayar saya juga. Atau dia tua sikit dia dia masuk, kita biasa jumpa dekat bilik air tu ambil semayang. Saya cakap, "Tuan, kenapa tuan?" Dia kata, "Muntah darah." Tapi muntah darah relax je, boleh pergi angkat kaki dia ambil semayang dekat sink tu. Dan ada seorang lagi yang 87 tahun, walaupun saya tengok ada kaki bengkak tu, saya tengok ni jantung failure lah mungkin lah, 87 dia dah 87 kan. Tapi dia tenang, dia boleh baca Yasin apa semua, dia relax, dia pinjam telefon saya, nak telefon kawan dia, beritahu dia masuk hospital. Tapi yang bukan Islam, teruk mengerang apa semua. Jadi pakcik sebelah ni, uncle sebelah ni pun mengerang. Lepas tu saya tanya aunty tu, mesti kenapa? Dia kata stroke, dia nak pergi China untuk tour, tapi dia jatuh. Jadi itu baru keluar daripada I think bukan ICU, CCU kot. Tapi dia orang dah stabilizekan dia, jadi tunggu nak masuk ward ke. Tapi dia dekat sebelah, saya pun tak boleh ingat lah, tapi dia sebelah katil saya lah. Jadi aunty tanya, "Kamu ni tak macam orang stroke pun?" Sebab bila saya buat, nanti dia nampak saya solat, saya tak boleh pergi masa tu. Sepatutnya kita kalau kena stroke ni, tak boleh semayang, tak boleh sujud pun, tak boleh pergi surau. Jadi saya terpaksa semayang sebelah katil. Lepas tu katil ni ward awam. Saya sengaja pilih ward awam sebab saya fikir kalau lagi saya suka lagi ramai lah kan. Kalau apa-apa berlaku, orang ramai nurse apa semua boleh nampak kat situ. Kalau kat bilik tu kan kadang kalau kita jatuh apa tak tahu. And then saya pun lagi ward awam ni macam free lah, malah nak bayar kan. Jadi saya pun cakap dia tanya, sebab bila saya dalam subuh tu, biasa saya habiskan surah sajdah pun dalam subuh. Siap sujud sujud sajdah semua sekali lah. Apa yang siap baca surah sajdah, dia lama lah. Jadi nampak 10 10-20 minit kadang saya berdiri macam tu. Dia kata, "Kamu ni tak macam orang stroke pun, you look very strong." Kata. Saya cakap, saya ceritalah saya dapat INO apa semua ni. Jadi biasa saya amal ruqyah ni lepas subuh dan lepas maghrib, atau kadang lepas asar lah tengok. Jadi saya cakap pada aunty tu,
dan uncle, look, saya actually ada bacaan ni, boleh tak saya baca untuk diri saya dan untuk uncle? Dia kata boleh. Isteri dia kata boleh, uncle pun setuju. Jadi saya letak tangan dia, saya tangan satu tangan kanan saya duduk sebelah katil dia. Saya bacalah apa ruqyah yang tuan-tuan boleh download ni, dan bacaan ni dapat hafalan, 100% hafal. Jadi saya baca sepenuhnya. Jadi saya baca, saya berhenti, habis saya ambil tangan, saya angkat tangan saya tanya dengan, saya tiup dekat dia, ni 2 tahun dulu, saya pun tak ingat, saya rasa saya tiup dekat dia. Lepas tu saya tanya, uncle, how are you? Dia kata, oh, okay. Dia kata, sekarang dia kata ringan. Tadi sebelum tu dia nak telan pun payah. Sekali dia kata dia choke bila nak telan. Macam dia punya ni, muscle sini tak jalan. Otot dia tak jalan sini. Dia nak telan pil tu tak boleh. Susah. Boleh tapi susah. Hampir dia choke lah. Jadi dia kata, dia minum air. Dah okey. Lepas ambil air mineral water bottle, saya semua sekali dekat air tu, kasih dia minum. Jadi lepas tu saya cerita sikit lah pasal akidah Islam, perbuatan Islam apa semua. Jadi diorang ni macam agnostik sikit lah, sebab dia macam semua agama benar. Jadi tapi dia punya menantu tu orang Melayu. Tapi ada cerita lah. Saya tak tahu apa jadi lepas tu. Jadi saya cakap dengan dia, okey macam ni, sebab saya ni hari terakhir saya. Jadi saya akan balik. Jadi kalau nak saya bagi recording lah. Pakai WhatsApp saya hantar recording ni. Itu yang recording yang file ni. Itu versi lama sikit lah, tapi ada yang baru sikit ni, yang untuk download, tapi lebih kurang ayat dia sama juga. Jadi saya bagi dia. Lepas tu saya keluar daripada hospital, sebab masa tu specialist check saya, dia kata dia check saya, jadi dia tahu stroke macam mana, sebab dia tekan dengan dia ketuk dengan dia punya pengetuk kecil tu, Dr. Kok, neurologis kat Serban. Dia ketuk 2 tempat, tak ada refleks, tak ada macam kaki menendang je tu, tak ada. Jadi lepas tu dia suruh saya jalan lurus dengan ada cara dia, tapi tak boleh. Dia kata ni brainstem stroke. Jadi stroke tu dekat brainstem, tapi dia kata kecil. Dalam X-ray, CT scan memang tak keluar. Dia rasa tak keluar. Dalam NMR pun, nuclear magnetic resonance punya scan tu pun takkan keluar. Jadi saya betul juga, lepas 2 bulan lepas tu saya pergi NMR scan tu, nuclear magnetic resonance scan tu, tak ada benda. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, high blood pressure macam tu, tapi dia punya kesan tu kecil, tapi di satu tempat yang banyak nerve lah. Jadi kesan dia walaupun kecil, tapi dia banyak dia punya implikasi kat situ. Jadi boleh affect saya punya mata. Tapi alhamdulillah dalam 4 bulan lepas tu saya punya mata pun dah recover. Sekarang ni dah boleh ke kiri semua, kira 99%. Kadang bila pusing tu rasa slow sikit lah, tapi boleh lah, tak ada double vision apa semua. Jadi saya cakap uncle, saya hari ni kena discharge, saya bagi dia recording, lepas tu saya balik lah. Jadi sebulan ke lebih tu saya ada WhatsApp dia, tanya, uncle how are you? Dia kata fine. Jadi lepas tu saya lupakan lah. Jadi dalam lebih sebulan 2 bulan ni, tiba-tiba saya dapat WhatsApp. Dia kata recording yang lebih kurang macam ni, dia kata dalam WhatsApp message tu, recording yang saya bagi tu bagus. Dia kata boleh tak saya bagi dekat kawan saya yang Islam, sebab dia kena COVID-19. Jadi kebetulan sebelum ni seorang schoolmate saya, husband dia kena tuberculosis, kena batuk kering, teruk. Jadi saya pun terfikir, sebab kita nak baca apa semua payah kan. Sorry. Saya bagi recording tu, saya suruh dia mainkan dekat dada husband dia dalam 3 hingga 5 kali sehari lah, untuk 3 minggu. Lepas tu kalau letak sebelah air, letak sebelah air, lepas tu minum air tu, jadikan minum harian. Jadi 3 minggu kemudian dia bagi WhatsApp, dia kata alhamdulillah suami dia betul-betul baik. Terima kasih. Jadi saya fikir okey lah, saya bagi uncle ni. So saya tanya uncle macam mana, dia kata oh very good, dia kata saya punya ruqyah. Jadi tuan-tuan, ni orang bukan Islam, kesan dia tak ada orang bukan Islam, dan kita tengok amalan tu berkesan atas diri kita, tapi dia boleh berkesan atas orang lain sekali. Kita boleh bacakan untuk orang lain. Jadi kalau di dunia boleh mendatangkan manfaat ni, harap-harap kita dapat manfaat ni di akhirat sekali lah. Jadi saya beritahu dia. Jadi itulah yang saya terfikir nak uploadkan ruqyah ni di dalam website saya. Website ni memang dah lama lah, 20 lebih tahun dulu saya punya untuk bisnes, dan juga dulu masa saya saya jalankan pendeka.com punya mailing list, server online community. Sebelum zaman Facebook dulu, tahun 1996 dulu, saya dah buat satu online community orang pesilat di selata dunia. Itu sebab kawan-kawan, aku tengok ada orang putih apa semua daripada Seattle lah, daripada California semua tu. Jadi lepas tu saya bagi, kata okey lah boleh bagi. Jadi yang saya download ni, saya bincang dengan ustaz saya. Jadi kalau nak menampung kos server apa semua, dan kalau boleh saya nak buat benda ni full time lah, sebab alhamdulillah saya dapat kes
yang dah pergi dekat apa, karena kalau dekat madrasah sini kalau ada orang sakit biasa ustaz di refer orang ke saya. Tapi biasa saya charge sebab saya ni consultant. Jadi saya punya daily rate biasa dalam kadang 5,000 sehari pun ada bila buat training atau sebagainya kan. Jadi saya ada charge lah sebab dia makan masa. Bila kita ngubah orang ni dia akan mengganggu masa kita. Jadi tapi satu benda yang saya fikirkan, ni dah tua-tua ni mungkin nak kurangkan sikit aktiviti IT. Mungkin kita buat training je, saya tak buat lagi consultancy. Macam dulu kita buat macam network based content filtering dan benda-benda pelik-pelik lah. Benda-benda yang macam telco surveillance semua saya pernah buat. Jadi saya fikir macam bapak saya dulu dia kata dia dah masuk dalam mode RTM kan, Radio Television Malaysia lah. Tapi tak, dia kata RTM tu rehat tunggu mati. Jadi saya pun kalau benar masuk mode RTM lah sekarang ni. Jadi begitu. Jadi saya buat macam mana? Jadi tuan-tuan boleh download Ruqyah ni daripada link yang yang tuan boleh boleh dapati di www.mualij.com, mualij.com. Itu akan pergi kepada Facebook page. Dari situ dia akan direct ke download page tu. Jadi tuan-tuan boleh download dan tuan-tuan boleh pakai ayat ni bila dengar download tu untuk 3 hari. Percuma, tak ada masalah. Biasa dalam 3 hari tu macam yang angka tu boleh rasa kesan ni lah. Kadang-kadang slow, kadang cepat, kadang kencang. Tengok Allah SWT macam mana dia nak tentukan lah. Lepas tu kalau kata puas hati rasa nak sambung, nak simpan, jadi Ruqyah ni kita boleh simpan sebagai resource dalam poket kalau orang sakit ke atau orang kerasukan ke. Jadi lepas 3 hari tu kalau puas hati bayar RM50 atau USD RM13 lebih kurang lah. RM50 dan itu untuk satu orang lah. Jadi kalau ada 3 telefon pun untuk satu orang. Jadi kalau anak sakit ke apa boleh mainkan dekat you ada 3 macam tab ke apa, boleh download dekat tab. Tapi syarat dia akaun dia sama lah yang Google account kan. Kalau you ada email address dia 3 phone tapi 3 pakai same Google account. Kalau phone lain, orang lain kena bayar lah lagi RM50. Lepas tu tapi ini sampai bila boleh pakai lah, yang boleh download balik yang latest version. Saya akan buat recording lagi yang baru dalam 1 bulan ni. Sebab saya pun nak betulkan, sebab bila kita baca tu ada mental state tu, macam ada satu tembakan dengan rohani kita, rohaniat. Jadi saya nak buat balik nanti. Tapi yang ni alhamdulillah berkesan. Lepas tu jadi kalau katakan macam orang kerasukan, katakan kes macam sekolah kerasukan ke, jadi Ruqyah ni boleh dipakai untuk bukan sakit yang physiological saja macam COVID-19 ke atau stroke, tapi dia boleh pakai untuk katakan orang kerasukan. Jadi pernah sekali anak saudara saya perempuan, dia belajar di salah sebuah universiti di Malaysia Timur lah, antara salah satu universiti di Sabah Sarawak tu. Jadi satu hari dia call saya. Masa tu malam lah, tapi ni dah berapa tahun dulu lah, lama juga dulu. Jadi dia call, dia kata, dia tanya dia punya kawan seorang ni perempuan asyik nak lari terjun dalam laut dekat tepi pantai tu. Dia kata nak buat macam mana? Saya kata ambil, dia ada recording kan, saya kata ambil pakai recording tu yang saya bagi. Lepas tu bila budak tu ada dekat tu, mainkan recording tu. Jadi lepas tu saya ingat masa tu saya letak telefon, lepas tu saya telefon dia mungkin malam sikit, mungkin sejam 2 jam lepas tu dia kata macam mana dia kata, saya tanya. Dia kata bila dapat bila dia mainkan recording tu, dia terus pegang kepala dia tu, sakit kepala. Lepas tu dia cuba nak baling, ambil telefon dia dan baling. Saya kata macam ni, you ikat dia dekat katil ke mana, ikat dia supaya dia tak bergerak. Lepas tu teruskan mainkan Ruqyah tu sebelah dia untuk mungkin 3 hingga 6 jam. Terus, jangan berhenti, terus. Jadi lepas tu malam kan, saya pun letak telefon. Besok saya tanya macam mana. Dia kata dia main recording tu mungkin dalam 2-3 jam. Lepas tu sakit ni muntah, sakit-sakit badan, tapi lepas tu baik. Tanya macam mana, dia kata lepas muntah tu, biasa kalau muntah ni dia pelik sikit, kadang kita makan sikit tapi keluar banyak lendir. Ni pernah juga ke patient saya yang santau. Tapi dia pakai minyak lah, minyak syifa yang saya buat dulu. Jadi kadang-kadang kalau minum muntah tu, air tu banyak keluar, tapi padahal dia tak makan. Jadi alhamdulillah lah kalau keluar macam tu kan. Dan ada orang yang dengan Ruqyah ni macam ada debu-debu kaca keluar dekat dia punya kulit ni.
Jadi saya suka teknik ruqyah ni sebab kita boleh bagi recording tu, kita tak payah nak baca-baca kat situ kan. Sebab kadang kalau kita baca-baca kat situ, debu kaca keluarkan, kita pun boleh terkena kan, termasuk kita bernafas. Jadi ni ruqyah ni macam satu resource untuk self service lah, self service healing. Jadi kita pun macam ni tak pening kepala sangat. Jadi untuk RM50 tuan boleh, kadang ada orang yang salah seorang sakit yang pernah saya rawati, dia dah habis RM27,000 jumpa bomoh tak baik. Ramai kes yang macam ni. Jadi alhamdulillah dengan ruqyah ni, dengan berkat usaha ustaz saya tu, semoga Allah SWT rahmati dia. Jadi dia yang ni sangat berkesan kerana dia compilekan ruqyah ni untuk jin-jin yang attack ustaz-ustaz atau tukang-tukang ubat. Jadi sebab panjang sikit tu. Jadi dia macam overkill sikit lah, tapi there's no such thing to overkill lah pada pendapat saya. Jadi tuan-tuan boleh pakai, dan kalau tuan-tuan boleh contribute dan saya appreciate lah, berterima kasih sebab benda ni saya boleh buat benda ni full time. Saya tengah fikir nak buat macam website, ceritakanlah kisah-kisah yang saya telah alami kan. Mungkin bahasa Inggeris dia buat Tales of the Mu'alij, and then macam kisah lah, yang ada jin masuk dalam badan saya kejar dia masuk dalam badan isteri saya dan sebagainya lah. Lepas tu kita sembuh dia collapse. Jadi benda macam tu. Jadi daripada pengalaman tu kita dapat faham lah macam mana mekanisme gangguan-gangguan ni kan. And then sambil tu dia boleh gunakan untuk membuat penyakit-penyakit rohani dan jasmani lah, insyaAllah. Jadi dengan itu saya terima kasih kepada tuan-tuan untuk meluangkan masa dengar saya punya macam laporan sikit lah, atau pengenalan ta'aruf. Dan semoga tuan-tuan dan saya, kita semua mendapat hidayah dan kita mati dan beriman, dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Dan tak ada kuasa dan daya dan usaha semua tu, tak ada kuasa menaikkan kuasa Allah SWT. Dan tak ada sunnah, tak ada cara hidup yang lebih baik daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan jalan-jalan cara hidup yang batil takkan berjaya. Sebab itulah kenapa ruqyah ni, kalau kita tengok dalam ayat ruqyah ni, ada tauhid yang tertinggi. Mentauhidkan Allah SWT. Dia lah Maha Esa, dia Maha Kuasa, dan membenarkan segala benda, segala ajaran Nabi-Nabi daripada dulu Adam hingga Rasulullah SAW. Okay, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum saya ucapkan, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT sentiasa.